Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. So pagi ni Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke mana ke arah pergerakan market. So tanpa buang masa lagi guys, let's go kita pergi ke coin market cap untuk review market secara keseluruhan. Tengok apa yang dah berlaku dalam tempoh 24 hours. So ada something yang Zul nak sharekan di Bitcoin punya chart dan juga di total market. So nanti anda nak tunggu apa itu. Nanti tunggu guys. Sebab apa? Expected kita akan ada still lagi ada perjalanan untuk ke bawah dan kemudian kita akan ada good pump untuk melakukan kenaikan. Nanti Zul akan tunjukkan chart, nanti anda faham. So kan, inilah coin market cap. Macam biasa kita akan zoom in dan kemudian kita tengok total market berada di mana. So total market berada di 2.6 trilion. So tak banyak beza pada semalam. Ikutkan pagi semalam 2.5, kemudian 2.4, lebih 64, kemudian malam 26. So untuk pagi ni still 26. So now baru pukul 7, dalam 7.30. So mean dalam setengah jam lagi untuk complete kita 24 hours. So ini kita double level diri dalam untuk tempoh performance semalam. Kita expected untuk total market meningkat sebanyak 2.3%. Kemudian tengok volume, macam biasalah volume hari Minggu memang akan berkurangan. So hari Ahad seperti akan ada lagi berkurangan ke bawah 100 bilion. Kena dah 109 bilion. So itu BTC sedikit increase 42.2 kepada 42.3. Ethereum maintain lagi utama dengan semalam 19.6. So meaning apapun untuk kata performance secara keseluruhan untuk di BTC Dominant ada meningkat sikit daripada 42.2 ke 42.3, hanya 0.1 increase. So meaning kita akan seperti increase malam ada sikit dalam Bitcoin. Kata more dalam Bitcoin sikit, tapi aku kata kenaikan yang slow lah ataupun tak disupport the volume. Mesti aku kata candle hijau tu kecil saja. So let's go kita tengok harga semasa untuk hari ni. So Bitcoin berada di 59.6 tu hampir 60k. So mengikat untuk kenapa tu expected dia akan ada bounce sikit walaupun kita drop 57 tu, walaupun tu ada target dalam 53 51, tapi kita expected akan ada lalu untuk buat higher high. Untuk higher low di chart macam tu terangkan semalam, aku kata pagi semalam. So pagi ni tu akan terangkan lagi dan ada beberapa indikator, ada beberapa tool yang tu nak tambah lagi untuk tengok ke manakah arah pergerakan market. Kemudian Bitcoin semalam 2.66%, kemudian Ethereum daripada 4.2 atau 41 ke 4.4 tu 2.4647%. Binance daripada 580 lebih ke $6 tu 3.2. Kemudian Solana pun 1%, untuk Cardano daripada 1.8 ke 1.9 increase 2.7. Juga Solana ni walaupun dah break resistance, dah break bawah resistance, kita expect dia ada satu good support betul-betul di bawah resistance tu, tak salah 1.8. So 2.6, hampir 2.7% untuk Cardano. So yang tu nampak orang kata ekstrim yang untuk semalam ialah AVAX. Hanya AVAX macam kita tengok untuk semalam tu ada monitor hanya 106 tu, kemudian dah 109, kemudian sampai tu punya 1.6 punya volatility lalu 108, now dah berada di 125. So ini meaning kita ada expected untuk AVAX akan sampai di 4.2, iaitu price dalam 200 sampai 300. Kita tengok chart nanti. So 13% untuk di AVAX disebabkan semalam orang dah melakukan atas 1.6 di 108. So meaning kita akan expect AVAX akan sampai ke dia punya 4.2. So di lain-lain coin nampak juga ada satu coin yang Harmony One yang tu ada, iaitu Harmony One almost 15% juga. Harmony One, mana Harmony One? Okey, Harmony One naik semalam 15%. Apapun harga tertinggi itu dalam 33-34%. So kata still lagi untuk monthly kita still naik 20%, untuk weekly 2% disebabkan minggu ni Bitcoin drop dan semua altcoin drop. Harmony kan drop, cuma drop itu ada hanya kata atau ambil sikit saja kata performance, kata kenaikan dalam weekly. So sebabkan kenaikan weekly yang tinggi untuk minggu-minggu sebelum ni, nampak macam mana Harmony One walaupun drop kita still lagi dalam kata performance naik lah untuk Harmony One. So guys, itu untuk di total market. So untuk let's go kita pergi ke chart untuk tengok apa yang berlaku. Pertama kali kita akan pergi ke total market. Tu total market untuk pagi semalam tu ada terangkan apa yang tu expected kan, iaitu kita still in tracking, iaitu kita expected price tu akan touch balik trendline bawah ni. So kita ada good trendline untuk ni. Break trendline ni kita seperti akan ada melakukan kenaikan yang drastik seperti mana yang berlaku di bawah. So di total market cap kita expect akan price tu naik. So naik sampai mana? Expected kawasan dalam kawasan trendline ni. So kawasan trendline tu kita belum monitor lah untuk kawasan ni. So boleh buat tu whatever dalam price dalam total market dalam ni expect akan naik. So meaning bila ada laku kenaikan, meaning kita tengok Bitcoin dan altcoin juga akan turut melakukan kenaikan. So small recovery. So yang persoalannya adakah dia akan breakout ataupun bounce ke bawah. So kalau dia breakout, meaning kita akan terus melakukan kenaikan, tapi tu expected dia akan ada bounce bawah balik. Expected untuk minggu ni kita akan bounce area high, maybe ada area high ni adalah 21 sampai 22. So 22 kita expected berada di sini. So line
line, kalau ada nampak ni, kalau di 24 hours ada satu line ni, so ini adalah 22, so ini adalah end of hari Ahad punya untuk hari ni. So expected candle hari ni probably kita akan nampak sedikit bounce bawah ataupun naik atas. So ini kita akan create gap. Bila create gap tu apa yang berlaku, tu gap kalau nak tengok kita akan pergi satu lagi chart iaitu sebab ini total market, so total market ada gap lah. Nanti di Bitcoin tu akan tunjukkan ada gap. So untuk ni expected kalau total market naik lagi untuk hari ni sampai at least dalam 2.7, so meaning kita akan ada huge gap kat bawah ni. Do have gain untuk Bitcoin, expected dia akan close balik. So close balik expected price tu kan reject daripada trendline ni untuk jatuh bawah, untuk kata buat consolidation mungkin sampai hari Isnin, Selasa, sampai hari Jumaat. Sebab apa? Kita hari Jumaat tu kita ada future expired date untuk future punya trade. Tu expected bila kata expired punya tu, expected kita akan ada huge drop untuk ke bawah. Tu drop bawah expected hanya sampai di kawasan ni. So expected kita akan price bermain kawasan ni sampai bawah ni. Meaning apa yang berlaku kat sini, kita akan buat satu double bottom. So meaning kita buat double bottom untuk reversal bottom. So cakap ada reversal pattern untuk di sini, kemudian kita breakout trendline, meaning kita akan be ready untuk melakukan kenaikan yang drastik sampai mana, dia seperti sampai 3 pointer lebih lah, whatever price dalam trendline ini. So itu yang untuk expectedkan di total market. So meaning kita akan ada lagi journey untuk total market, meaning kita ada tanda untuk total market meningkat. So kata be patient. Kalau ada ini last drop ini adalah positif, last drop yang kita akan nampak untuk minggu depan, kita expect adalah good position untuk kita entry, last entry untuk sebelum kita ada good running up untuk ataupun good bull run untuk ke atas. So itu di total market. So BTC dominant, apa yang berlaku di BTC dominant? So BTC dominant, jom ambil chart jap. BTC dominant. So BTC dominant kita still lagi di bawah betul-betul major support yang box orange yang besar ni. So, yang besar ni bawah support. So ini kita akan seperti ada good lagi down bawah. So kita dah pun sampai di minor resistance. So untuk kiranya Bitcoin drop bawah ni, drop lagi bawah ni, ini kita akan tengok total market meningkat. Expected altcoin akan melakukan kenaikan drastik. Dan kiranya kita tengok total market meningkat 2.7, kita expected untuk Bitcoin akan keep recovery. So apa yang berlaku untuk minggu depan, kalau kiranya total market drop 27 ke 2.1, kita akan expect untuk total market meningkat. So ada potential untuk BTC meningkat, tapi harga Bitcoin drop disebabkan total market drop. So kata normal untuk short recovery, dan kita akan tengok balik kata dominasi Bitcoin akan drop balik kawasan 45 atau breakout ni. So breakout ni, ini kita akan tengok total market meningkat, BTC dominan meningkat, expected dia akan pergi balik ke kita punya ke major resistance iaitu di kawasan ni, dalam box kawasan ni antara trendline ni dalam 47 ke 50%. Hampir 47, 49 ke 40% untuk Bitcoin. So itu di BTC dominant. So let's tengok chart BTC, apa yang expected akan berlaku. So sebelum ni tu ada untuk hari Isnin pula. Pagi semalam pun tu dah share kan, kita sama seperti di total market. First kali kita ada satu minor resistance ni yang tu draw kata pagi semalam daripada lower low ni ke high, daripada higher low ini ke lower low ni. So kita dapat minor resistance. So expected untuk hari ni adalah 20 close saja 26 bulan. So inilah 26 hari bulan 22 hari bulan. Untuk satu sama juga macam di BTC di total market, kita ada satu trendline ni. Satu trendline ni menandakan satu hari punya chart iaitu 22. So bila kita nampak 22 kat sini, meaning ada potential untuk hari ni sampai sini. Kemudian hari Isnin, Selasa mungkin kita akan ada rebound untuk jatuh ke bawah. Ataupun kita ada breakout. Kemudian sampai hari Jumaat ni 26 hari bulan, kita akan ada jatuh balik. So jatuh ni meaning kita retest. So meaning sama ada kita sampai sini, drop bawah sini, break sini, ataupun kita breakout sini. Kemudian price drop balik 26 hari bulan tu sebelum kita ada lagi good pump ke atas. Itu adalah antara potential yang boleh berlaku. So apa yang Zul mau expected untuk Zul buy di Bitcoin, iaitu Zul nampak ni. So pertama kali akan Zul up dulu. Kita ada expected untuk price itu dah pun complete buat kata pergerakan wave 1 sampai 5, dan sekarang kata untuk buat pergerakan ABC. Apa itu? So Zul akan terangkan. So 0, 1, 2, 3, 4, 5. So kita dah complete pun 5 wave move untuk kata pergerakan atas ni. So now kita expected akan berlaku pergerakan ABC. So apa tu pergerakan ABC tu? Daripada atas ni high high to lower low. Now kita expected kita akan buat another higher low. Sebenarnya expected kita buat lower low. So lower low ni untuk adalah C. To C ni kita akan expected berada di kawasan trendline yang tu draw ni.
So untuk yang ni, apa yang akan berlaku di chart untuk di BTC USD. So expected kita akan ada good pump untuk hari bukan untuk hari ni, expected untuk sampai di kawasan whatever dalam kawasan trendline hijau ni, lepas dia dalam 60-61k. Kemudian apa yang berlaku untuk minggu depan, bila candle berak Isnin buka, kita akan expected ada lagi maybe sideways ataupun mungkin ada lagi untuk ni hanya sideways saja. Kemudian hari Isnin kita ada pump sikit. Kemudian expected untuk hari bila Jumaat tu future close, kita expected ada good dump untuk last sebelum dia drop sampai ni, expected barulah dia breakout. So itu yang Zul tunggukan. So sama ada pergerakan macam mana, kita expected pergerakan yang lebih kurang macam ni untuk berlaku. So ABC. So apa yang betul ABC tu, expected akan berlaku satu pattern yang kata legit lah kita pakai. Kan kalau kat sini, kalau tengok tadi kat sini kita nampak satu ABC. So expected apa yang berlaku, kita akan expected ada good pattern reversal W. So kalau sekiranya expected price tu tak drop ke trendline pun boleh, tapi Zul more expected dia akan drop ke trendline, whatever dalam trendline dulu sebelum dia lakukan kenaikan pump. So adalah good potential untuk buy. So sama pun kalau nak buy juga antara 57 ke 51 pun dah consider buy. Sebab apa, kita dah buy di kawasan resistance yang lepas yang menunjukkan sebagai base, iaitu kita dah breakout major resistance. Kemudian kita sedang retest. So retest 1, 2. So expected kita akan ada good retest lagi sini bawah ni sebelum dia ada last retest. So expected last retest untuk touch trend line ni. Expected kita akan ada move up. Kita akan buat another new leg untuk 5 move, iaitu daripada 0, 1, 2, 3, 4, 5 lah. So kita akan nampak yang more lah. More yang lebih drastic. So ini yang kata hanya pergerakan sampai 5. So bukanlah kata point ni. Sambil kita ada lagi yang kata expected 1.6. Tu drop 1.2, kemudian kita akan ada lay up lagi ni atas, lay up ke atas, kemudian kita akan ada small retest, kemudian tutup 5 kita akan ada 5, kemudian kita akan ada balik circle ABC tu. So ABC tu akan menunjukkan sama ada ABC reversal atau ABC continuing untuk price tu drop bawah ataupun naik atas lagi. So itu untuk di Bitcoin. So apapun dengan kata kejut sekiranya Bitcoin drop, cakap kita expected untuk Bitcoin drop untuk di expected last drop untuk minggu depan sebelum ataupun minggu last bulan 11. So mini bulan 11 kita ada red candle untuk monthly bulan 11 tu, expected bulan 12 barulah kita akan ada bull candle untuk bulan 12. So mencakap minggu 4 year circle tadi mungkin beza sikit, mungkin bukan end bulan 12, kita akan expect mungkin ada extended sampai bulan 1, 2, 3 at least maksimum sampai bulan 3 sebelum kita ada major crash untuk di Bitcoin ataupun winter season. Untuk di Bitcoin ni expected dia akan ada bearish market almost lah 1 year 2 years dalam crypto market secara kuat. So sebelum itu kita expected akan ada good pump dulu, nice last pump sebelum dia ada berlaku winter tu. So itu di Bitcoin. So kata bicara sekiranya berlaku, ada dua possibility untuk tu sebenarnya. Sama ada dia rebound terus sampai ke bawah trendline ni adalah kata yang Zul tunggu-tunggukan. Dan kalau kita hanya rebound kawasan ni pun tak masalah, kita rebound ni buat W pattern kemudian breakout. So ini kita akan ada reversal pattern kat sini iaitu double bottom, kemudian kita ada breakout ni. So ini kita ada potential untuk price tu akan melakukan naik ke atas. Tapi pun kita tak touch trendline ni, so meaning given time price tu akan datang juga trendline. Ataupun kita akan buat another new trendline macam juga semalam. Pagi semalam kita expected kita akan ada boleh juga buat new trendline. Trendline tu mana? Daripada low ini, higher low ini, expected kita akan buat second leg untuk W ni, expected kita akan tarik itu, meaning kita akan ada another huge trendline. So kita give time price tu naik, bila give nanti price jatuh, kita akan jatuh balik dalam kawasan trendline ni. So itu yang tu expected kan. Untuk long term kita akan expected kita akan monitor juga trendline ni untuk monitor sebelum masa dia crash nanti. So itu di Bitcoin. So expected untuk hari ni merugi dalam 61, ada lagi kenaikan. Kemudian apa yang berlaku di 61 kita akan expected berlaku, kita akan expected berlaku gap. So ingat price ni adalah 59.6. So kalau di BTC CME berada di 57, so meaning price sekarang berada 59. So expected kalau 61, meaning kita akan berada price itu di sini. So meaning tengok price tu buka kemudian jatuh balik, kita ada satu trendline ni. So bila expected ini akan berlaku gap. So apa yang berlaku gap, kita expected price tu akan close balik. So kalau price naik atas pun expected dia akan ada test balik untuk naik. So selalunya gap tu akan di close. Sama juga ini gap yang sebelum ni dah pun di close. So sama juga gap ini akan dia di close. So close tu sampai mana, expected dalam 51, 53. So macam lah FDBT. So kalau ikutkan ni tak nampak lah sebab tak ada chart garisan tu, tapi semacam kata cakap ada gap berlaku tu, potential untuk dia close. So meaning apa yang berlaku di BTC expected boleh berlaku iaitu pergerakan ABC untuk dia naik sampai 61 sebelum dia rebound balik ke bawah untuk last check out sama ada dia break kat sini
ataupun break bawah. So trend line tak legit lagi. Sebab apa dia tak ada lagi. Expected sekarang kita hanya gunakan sen. Kalau gunakan sini pun tak berapa cantik. Expected kita akan tunggu second leg untuk sama ada dia buat trend line baru ataupun dia akan follow trend line ni ke 51 round. Expected bulan 12 kita akan ada huge pump untuk kripto secara keseluruhan, Bitcoin dan kripto. Sebab apa? Bila Bitcoin naik, altcoin lain juga akan terus melakukan kenaikan. So itu di Bitcoin. So sebelum tu pergi ada beberapa request, antaranya adalah IoTech, Dow, RMK dan XC dan Harmony One. Tu nanti tu akan pergi kan. Sebelum tu nak tengok juga second nombor 2 dalam kripto iaitu Ethereum. So apa yang berlaku di Ethereum sekarang? So Ethereum sama juga lebih kurang kita ada satu trend line untuk Ethereum ni. Tu kita akan buat update, kita boleh check iaitu kita satu trend line. So trend line ni tu kita akan draw hijau lah, sebab apa ini adalah bullish trend line. Kalau break trend line ni kita expect akan ada good momentum untuk naik atas. Tu sama juga untuk di Ethereum, kita akan cari minor support, minor resistance, swing high to swing low, kita ada minor resistance di kawasan ini. So expected untuk Ethereum possibility untuk dia naik atas, yes, untuk meningkat Bitcoin naik. Ethereum juga naik, expected sampai resistance sampai trend line ni, and then kita expected akan ada huge another rejection untuk sampai ke kawasan ini lagi sekali. Kemudian trend line ialah good position untuk kita buy. Cakap tu ada potential deal 38, so meaning expected dalam kawasan ni ada trend line ni. So mostly kita akan ikut di kawasan trend line ni. So sekiranya ini berlaku adalah kata good opportunity buy. Zo pun sendiri akan buy lah. So akan minggu depan juga, minggu depan tu ada potential untuk buy di Bitcoin dan Ethereum. Kemudian di Phantom dan di Matic juga expected akan ada good buy untuk disebabkan Bitcoin drop. So ini yang berlaku di Ethereum. Bila Bitcoin naik, expected sampai kawasan major resistance, kita akan push sikit sampai trend line. Ini adalah good. Kalau tak sampai pun tak masalah, expected akan bawang ke bawah. Bawang ke bawah sampai sini untuk minggu depan hari Jumaat. Ada yang satu Ahad, Isnin kita akan start recovery, breakout. So meaning kita ada 1, 2, 3. So 3 dah breakout. So meaning breakout, retest expected akan ada huge pump untuk at least ke 5K. Kemudian kita target 1.6 di 6K untuk Ethereum. So itu yang tu nampakkan possible tu. So apa yang tu yang tunggu sekarang ialah tunggu minggu depan untuk confirmation. Kalau price terus naik pun minggu ni tak masalah. Apa-apa pun boleh berlaku. Price boleh je breakout sini dan terus naik. Itu tak ada masalah. Kita akan layan profit. Tapi sebenarnya ini yang berlaku macam di Bitcoin tadi, naik kemudian jatuh balik ke kawasan buy kita. So meaning kita akan grab opportunity untuk buy di 3.8K di Ethereum, di BTC almost dalam 53 ataupun 52, whatever dalam trend line ni. So kita tak boleh nak bagi exactly price, sebab apa kita tahu dia jatuh bila. So seperti whatever dalam trend line orange ni. Sama juga di Ethereum, whatever dalam kuartal box purple ni, kemudian trend line. So trend line ni dah kuartal makin tinggi, so expected price tu boleh je drop expected betul-betul dalam 3.8. Sebab tu cakap at least dalam 38 tu consider dah good buy. Kalau drop sikit lagi pun tak lah, kita hold saja. At least kita dah masuk position, give time price tu akan rebound balik ke atas. Yang kita need worry adalah sekiranya dia break trend line bawah ni. Kalau break trend line ni, barulah kita expected more ke bawah. Itu nanti kalau dah breakout nanti tu akan sharekan ke mana pula price bawah jatuh. So apa pun now sebab bullish, kita expected price jatuh bawah ni, rebound, breakout dan more list lagi ke atas. Itu yang diexpectkan Bitcoin dan Ethereum. So let's go, kita pergi sebelum tu pergi ke aku request tu nak pergi ke AVAX dulu, sebab AVAX dah melakukan kenaikan industri tu. Kita tengok AVAX apa yang berlaku. So AVAX tu tak ada lagi. So kita tengok itu Solana dah buy, Luna dah buy, AVAX tu tak buy lagi. So apa yang berlaku di AVAX? Mana AVAX? Okay, AVAX, Avalanche. So Avalanche macam cakap, kita ada price target di 1.6 iaitu di 1 Fibonacci. Kita ada yang ni. So untuk price dah 1.6 di 108 dah pun sampai, dah tanda kat sini. So now kita dah sampai 2.6, betul-betul di 2.6 127. Dan untuk price ni adalah 125. So apa yang berlaku macam cakap, bila kita buat concession atas 1.6, so macam cakap sekiranya Bitcoin drop, expected untuk AVAX pun akan ada good potential buy bila di 1.6. So 1.6 macam cakap, siapa nak kata first entry boleh, sebab kalau expected ini berlaku, kita akan expected rule buy kita punya FOMO expected nak 25% ke 30% akan drop. So kita tengok berapa percentage drop kalau dia drop daripada 28. So 12%. So 12% expected untuk minggu ni ada sikit naik lagi sebelum hari Jumaat. So expected maybe kita akan more lead up ke atas untuk 3.6 to 1.6. So meaning tengok kalau sekiranya ada drop, so tak expected dia akan drop sebanyak ni. So meaning kita akan tak nampak lah. So apapun untuk di AVAX ni, kita akan tunggu minor correction. Kalau ada, untuk hari ni memang tak ada lah. Ikutkan itu, yang ini dah minor correction dalam 30%.
So untuk sekarang dia dah pun breakout yang ni, dah pun breakout minor resistance kita yang ni. So yang ni sebelum ni kita ada minor resistance yang ni dah pun breakout 1.6. So untuk minor mosi kita seperti 1.6 dia kat mana? 1.6 kat sini dah pun sampai. So seperti ada 2.6 dia kat sini. So 140. Apa yang ni kita tak monitor lah. Kita monitor more kepada minor resistance ni. Sudah pun sampai seperti 2.6. Now kita tunggu macam cakap bila kita ada break 1.6 aja kita akan seperti 4.2. So meaning untuk AVAX ni kita ada price target almost dalam 158. So adalah adakah good position buy? Bukan good position to buy. So untuk yang ni kita biarkan price tu naik. So masa tengah price ni naik, apa yang selalu tu buat? Dia akan kumpul modal. So tu takkan buy, dia akan tunggu kata next crash. Next crash seperti mana kita akan tengok seperti yang inilah. Kita tengok macam mana price tu naik dengan drastik. So, sebelum yang ni kita tengok macam mana price tu naik, kemudian price tu akan drop balik. Kata mostly 80 ke 90% discount. So sama juga kat sini. Sekiranya ini berlaku seperti skrip yang kata lepas-lepas, kata seperti akan berlaku sama kata pergerakan price ni. Kalau buyer, so buyer tu ada psikologi tu kita tahulah bila price naik kita buy, bila sampai dah bila betul hyper kita akan seperti ada selling off beramai-ramai ataupun penjualan berjemaah. So meaning kita akan ada good bound ke bawah. So meaning 80% 90% kita akan dapat balik price dalam lingkungan kata $40 ke $20 untuk next punya circle punya pergerakan. So itu yang expected otak high kita pun berada di 60. So around ni kita akan dapat expected akan more cheaper lah 80-90%. So meaning aku kata next seasonnya kita akan ada good buy di kawasan 40. Untuk sekarang ni kalau siapa nak layan profit itu boleh, tapi kata dah ketinggalan buy pun last buy itu di kawasan ni sebelum break 1.6 itu di mana support. So untuk sekarang kita hanya monitor saja. Untuk AVAX ni tak apa, bukan good position buy. Siapa yang dah masuk position anda boleh take profit dalam 158 160 take profit. Anda boleh take profit dan juga modal untuk expected bila tu kita akan ada huge crash. Untuk expected kita akan tunggu balik kawasan 60k untuk 80% ke 90% discount bila Bitcoin akan berlaku winter season untuk di Bitcoin. Dan akan effect di altcoin. So meaning AVAX akan turun more lah. Time tu barulah kita akan buy lagi. So itu untuk AVAX. So let's go, kita pergi ke tu punya requested punya IOTX. So IOTX kita tengok IOTX. So masa malam tadi dah pergi IOTX dia akan pergi di Binance. So IOTX apa yang berlaku? IOTX sekarang bercakap dah pun break major resistance ni, dah pun journey 1.6 dah pun sampai. Dia dah pun sampai di 2.6. Sikit rebound. So rebound bawah ni adalah good potential untuk entry. Target entry pun juga whatever dalam trend line ni adalah good potential untuk entry disebabkan dia dah berlaku dalam 30%, 25% ataupun 30%. Kita tengok macam ni dah drop berapa persen? Dah drop dalam 30%. So expected untuk buy sekarang kita ada, kita tunggu whatever dia touch box orange ni dan trend line ni good potential untuk entry. Jika first entry tak perlu banyak 20%, 30%. Untuk expected dia akan pergi 4.2 at least dalam 3.36 sen, dan bila sampai 36 ni expected anda boleh keluar modal dan profit. Sebab apa? Masa tu kita expected akan ada huge crash balik ke bawah. Itu untuk our tag. Kemudian kita akan pergi Singularity DAO. So SDAO. Okay, yang ni ada di KuCoin. Sekejap ada KuCoin. So mungkin yang ni yang semasa last malam dia request yang ni. So yang ini tu nampak price itu buat bawah support lah. Kemana support? Sebelum ni kita ada paling low, kemudian price naik sampai bawah ni. So meaning kita ada support, last support itu di kawasan ni. So price tak boleh drop kawasan bawah ni. Kalau price drop bawah kawasan ni, meaning kita akan expected price tu di bawah support. So bila price di bawah support, meaning kita ada fundamentalnya ada something wrong. So meaning bila anda perlu kajilah fundamental, apa yang fundamental yang menyebabkan dia drop tu, ataupun dia memang kata sedikit performance tak baik untuk dia punya fundamental. So meaning apa yang berlaku untuk kalau anda invest juga, anda perlu kaji fundamental. Kalau fundamentalnya good untuk future, ada mungkin dia nak collaboration dengan metaverse ke apa ke, anda kena kaji. Sebab tu tak tahu dia punya apa yang dia punya fundamental. Meaning kalau anda nak buy tu, anda tahu something dia punya fundamental. So meaning kalau untuk tu, kalau nak buy low ni, now consider good position buy. Untuk sebab apa? Dia buat satu consolidation yang lama kawasan ni. So meaning give a time kalau buy kawasan ni, expected dia akan naik ke atas. Tapi orang cakap buy kawasan ni lebih well lah. Anda buy kawasan ni, expected anda perlu hold untuk lama. Sebab apa? Return on investment kita lama. Macam cakap kalau berada di atas major support yang telah support ni, meaning untuk return investment tu sekejap aja. Within 1 year kita boleh dapat. Tapi kalau bawah ni more than 5 year atau kata expected 2 atau 3 tahun lah untuk anda invest. Itu untuk Singularity DAO. Dan next kita akan pergi RMRK. So another
coin yang under metaverse. So ada chart malam sebab berdua expected nak buy juga RMRK. So yang ni, so apa yang RMRK macam tu buat semalam, kita dah pun break major resistance, kemudian price now berada di 1.6 above 1.6. So bila above 1.6 meaning kita akan expected 4.2, 1.6 expected 4.2 akan berada di $70. So meaning good pump untuk atas. Untuk sekarang adalah good position buy. Bagi Zul bukanlah good position untuk buy disebabkan price itu dah pun melaku naik. Sudah dah pun breakout ini. Almost breakout, sama ada berjaya atau tidak, sama ada dia rebound balik ke bawah ataupun naik. So jika BC drop, kita expected price tu akan drop more. So dia belum lagi touch yang kawasan ni. So expected kalau dia drop balik ke kawasan quarter minor support ni, consider good untuk first entry. To first entry pun tak banyak, 10%, 20% saja daripada kuartal ni bertarget untuk masuk RMK ni. Kemudian expected kita akan target 4.2, ya $70. Expected kat situ anda boleh bawa keluar modal dengan profit untuk tunggu next crash. Next crash yang berlaku expected 80-60% drop. Kalau kita tarik Fibonacci pun mostly kita akan dapat dalam kawasan ni lah. Kawasan balik dalam 30 sen ke 40 sen. So anda memang ada huge discount. Time tu lah kita akan buat kita punya follow, kita buy and hold saja untuk expected 3 years punya quarter journey, 2 years punya bearish market, kemudian 4 years cycle akan muncul balik, expected dia akan ada good pump. So itu yang di RMRK. Kemudian next last coin kita akan pergi XC. So XC dengan Harmony. So Harmony akan buat. So sebelum kita pergi ke Harmony One, kita pergi XC dulu. So AXS USDT. So ada di Binance USD. So XC sama juga. XC now sedang retest dia punya minor support. So cakap ada dua minor support. Sama ada yang kata lebih solid, yang lebih good untuk kita buy. Cakap kiranya Bitcoin drop ke 52.1, expected XC boleh drop ke kawasan ini. So Zulmo kalau nak invest, Zulmo tu tak tunggu yang ni. Walaupun ini ada sedikit base, tapi kata abad minor agak weak dia punya support tu. Expected kalau Bitcoin drop, expected XC pun akan drop ke kawasan whatever dalam kawasan trendline ni. Mostly paling cantik kita akan expected price to drop di kawasan box orange, kemudian sama dengan trendline. So ini adalah good opportunity untuk buy. Kalau siapa nak invest ni, expected anda boleh masuk mau kata 50% daripada anda punya target untuk di kawasan ST. Sebab apa? Kita buy di kawasan good buy, kemudian expected Bitcoin pun sampai dalam kawasan trendline. Expected bila Bitcoin drop, Bitcoin naik, expected ST pun akan turut melakukan kenaikan sampai mana? Kita akan expected yang ini kita akan monitor juga kita punya minor minor opportunity, swing low. So expected mana-mana low. Kalau low ni kita expected 1.6 dalam 211, kemudian hyper kita boleh nampak dalam $400 untuk XC. Apa-apa XC sekarang dah consider good untuk kita hold untuk long term. Banyak dia punya, sebab kita dah expected XC pun ada NFT, burning, kemudian kita banyak lah kata total low value dia pun dah banyak. So sepatutnya XC kita tengoklah macam mana. Sebab tapi XC ni mungkin 2-3 tahun ni akan berkurangan disebabkan ada metaverse. Sebab apa? Metaverse punya game more advanced. Macam kita ada sandbox apa semua ni. Bila sandbox launch je, Zul tak expected XC akan terus melakukan kenaikan. Zul expected XC mungkin akan popularity ni akan turun. Sebab apa? Kita ada more game yang lebih menarik. Kita ada Atlas, kita ada Sandbox, kita ada apa lagi? Banyak lagi game yang baru-baru yang nak muncul, more kata virtual punya game. Expected game tu akan lebih banyak tertarik orang main. So expected XC ni expected dia akan low lah, kata more low untuk future punya pergerakan. So nampak XC punya edit punya video akan berkurangan disebabkan more gamer akan pergi ke lain. Tapi tu more advance pada gamer tu. XC ni still lagi kita boleh main di phone dan semua. So expected probability-nya mungkin still lagi bertahan. So itu di XC. Kemudian last coin kita akan pergi di Harmony One. So Harmony One adalah antara coin yang naik lagi drastik semalam. Effect 15%, Harmony One adalah 12%. So apa yang berlaku di Harmony One? Kat manakah price? Adakah good position untuk buy? So Harmony One berlaku another correction yang besar, iaitu almost 30%. So 38%. Good potential untuk anda first entry di Harmony One. So buy itu di kawasan major support. Ini sebab apa? Kawasan major support tu kawasan 7 sen je. Now price naik atas, breakout resistance kita sebut 1.6 dah pun sampai, sedikit weak, belum ada lagi confirmation untuk di 4.2. So meaning kita perlu monitor kita punya yang ini. Kita punya monitor pergerakan ni. So swing low, current low ke current high, kita akan dapat minor support. So minor support yang draw tadi, ini adalah kita punya minor support.
Kemudian kita expected minor resistance. So minor resistance belum ada legit lagi. So ni kita biar dulu, sebab apa kita expected macam kita ada juga trend line ni. So expected apa yang berlaku di Harmony One, macam dekat ni, apa yang berlaku di Bitcoin akan efek di kata altcoin. So apa yang berlaku di Harmony One sekejap Bitcoin naik sekejap kemudian drop. So expected kalau Bitcoin naik kemudian kuartal reverse, so sama juga di Harmony One expected akan berlaku sampai trend line ni. Kemudian ada satu reversal lagi untuk expected Bitcoin 52.51. Harmony One expected dia akan berada di kawasan all time high yang lama, kemudian touch minor support iaitu di bawah orange. So now bila ini berlaku, consider good untuk invest di Harmony One. Kalau nak invest patutlah tak lebih pada 50% punya target sebelum ke sini. Tunggu breakout ni ada confirmation, kemudian kita akan tarik higher high ke lower low, kita akan dapat minor resistance kawasan ni. So breakout ni expected barulah kita akan expected ada 1.6 punya target, and expected di 4.2 untuk mega kita akan dapat 78 sen untuk di Harmony One. So apa-apa kita tunggu step by step. So ini kita expectkan kalau hari itu yang berlaku, consider good position untuk buy. So macam kalau tu nak cari buy, tu akan tengok kat manakah good support untuk long term punya spot. Expected tak perlu tunggu kita buy. Kalau buy kat sini ada perlu rugi sikit lah. Ada yang expected kalau naik terus ya ada untung, tapi zone more expected more safe, kita buy high, buy for more. Kita tahu rule kita 30% minus support, ada trend line, so good. Ini aku kata dah kata support jatuh hampir 30%, price jatuh hampir 30%, kita ada kata support, kemudian ada minus support. So hanya tunggu je price tu sampai kawasan ni, bila sampai kita akan grab buy. So tak perlu panik, sebab apa kita dah buat kajian, kita dah buat analisis antara good position untuk buy ni naik ke atas. Sekiranya drop bawah, yes boleh lagi, tapi juga tak perlu all in. Expected tak lebih pada 50% untuk kalau anda invest secara target anda. Kalau ada $100 nak beli 100 coin, tu expected kat sini anda boleh buy 50 coin dulu untuk expected dia naik ke atas. So naik ke yang profit, given time nanti bila winter season dia akan ada huge 4.2, adakan another drop balik. Drop tu expected dalam 10 sen kita boleh dapat balik untuk Harmony One untuk long term. So guys, itu saja untuk pagi ni. So please like, please subscribe, share kepada rakan lain. So apa yang Zulmo expected untuk hari ni, kita akan tengok Bitcoin, trace untuk Bitcoin untuk minggu depan maknanya apa yang akan berlaku. So untuk hari ni possibility kita akan nampak last pump ke 61 untuk habis hari ni. So tambahlah tengok sama ada dia buat sideways je tidak. So dia boleh saja buat sideways untuk hari ni. Mungkin tak sampai pun B kita mungkin rendah lagi. So buat awal ni, kemudian kita seperti ada drop, kemudian kita ada touch line meaning 3 touch. So 1, 2, 3. So mungkin kita tak ada touch ini, kita akan nampak touch yang solid di bawah ni. So meaning 3 touch, meaning price dah ready untuk breakout trend line, breakout small retest, expected kita akan ada good buy. So sama ada nak buy kawasan ni, Zulmo akan buy kawasan ni, Zul ambil sikit high risk. Ataupun kalau anda nak selamat, anda tunggu di breakout trend line, ada sikit retest anda boleh masuk position, expected akan terus profit. Bagi Zul akan ambil sedikit bawah, high risk. Whatever, kalau pada jatuh pun tak masalah, Zul akan hold untuk long term. Kalau expected naik, expected Zul akan percentage akan lebih tinggi sikit lah berbanding Zul buy kat sini. Tapi kalau untuk confirmation, untuk better, anda boleh buy whatever bila price trend line ni. So expected untuk naik, drop, trend line, touch, jatuh sampai ke trend line bawah, kemudian bounce dari trend line bawah ke bounce daripada trend line bawah, bounce ke trend line bullish, breakout, retest, expected kat sini good position untuk entry, last entry sebelum dia running up ke atas. So itu yang tu nampakkan di Bitcoin. So guys, itu saja untuk pagi ni. Please like, please subscribe, share kepada rakan lain. Jumpa lagi pagi besok. So malam ni tak ada review sebab apa, tu kerja malam ni. So sepatutnya tu akan tunggu review pagi besok nanti hari Isnin. So hari Isnin tu akan buat review balik macam biasa. So guys, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye. Everybody get your fucking hands up.